أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم أنفعنا بما علمت وعلمنا ما أنفعنا بما علمت وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من فضلك العلم اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa ba'du. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum min ziyaratil qabri fazuruha fa innaha tuzakkirukumul mauta. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Wa hunaka hadisun qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man zara qabra abawaihi au ihdahuma yaumal jum'ati ghufira lahu wa kutiba birran. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa, pemuda pamudi yang dirahmat oleh Allah Ta'ala, pada malam ini juga kita diizin oleh Allah Ta'ala ataupun diberikan taufik kepada kita supaya kita boleh mari duduk di majlis ilmi atau majlis belajar dan mengajar daripada hukum-hukum Allah Ta'ala dan kelebihan amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Maka segala amalan dan kelebihan hak kita beramal dengan kita belajar itu menjadi satu amalan salihah ataupun amalan yang baik untuk kita bekal kama dia pada kita mati. Baiklah, kalau gitu pada malam yang mulia ini pihak ustaz pun ada sukacita anak mengajar dan sukacita nak tambah sikit lagi
daripada pihak kelebihan hari Jumaat. Oleh kerana minggu lepas dah dulu pun ustaz ada kira cara yang panggil kelebihan fadlu yaumal Jumaah. Maka malam ni pun masih ada lagi beberapa perkara hak Nabi kita kecek sakut dengan kelebihan Jumaat. Oleh kerana saya tengok dalam satu kitab yang dibuatkan oleh Imam As-Sayuti rahimahullah, nama dia Al-Lum'atu fi Khasaisil Jumaah. Ini satu kitab. Al-Lum'atu fi Khasaisil Jumaah ni dihimpunkan oleh imam besar nama Imam As-Sayuti rahimahullah. Dan dalam kitab ni ia pungut ambil hadis-hadis hak sakut dengan kelebihan Jumaat yang terkandung dalam kitab kecil tu sebanyak 139 hadis. Semua tu kecek kelebihan Jumaat, baca Yasin malam Jumaat, baca surah Kahfi malam Jumaat, surah Ad-Dukhan, gapo semua tu royak belaka hasakut dengan kelebihan Jumaat. Maka malam ni pun ustaz ada perkara juga untuk nak tambah kepada kita sakut dengan kelebihan Jumaat. Tu. Yang mana kita nak kecek, nak tahu pada malam ni sakut dengan kelebihan Jumaat, iaitu ziarah kubur hari Jumaat. Tu dah. Sakut dengan maudhu' ataupun sakut dengan cerita dan perihal ziarah kubur hari Jumaat. Tu. Sebenarnya ziarah kubur ni satu amalan yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijanji pahala bagi orang yang ziarah kubur. Nah, walaupun ada sebelum pada tu ya adalah hadis-hadis yang Nabi kita larang ziarah kubur. Ada hadis hak Nabi larang. Lepas tu ya ada kedia pada tu ada hak Nabi kita suruh pula. Di sini mengikut lala ni di hari-hari ni ulama kebanyakan ulama besar kita menghukumkan ziarah kubur tu adalah sunat. Gi hari gapo pun sunat semua. Tetapi pada hari Jumaat tu lebih afdal dan lebih baik dan lebih syamil. Lalu tu ustaz nak kecek ziarah kubur hari Jumaat. Tu dah. Baik. Sebelum nak sapa kepada ziarah kubur hari Jumaat, marilah kita reti dulu hadis-hadis hak masa Nabi kita larang ziarah kubur. Tu dah. Jadi pada permulaan Nabi kita seru, Nabi kita ajak orang musyrikin Mekah masuk Islam. Oleh kerana orang Mekah tu sebelum daripada Tuhan bakit Nabi Muhammad jadi rasul, kebanyakan orang Mekah tu semua berhala belaka. Dia panggil musyrik. Musyrikin ni makna kafir, semua berhala. Tu. Kemudian dalam hatu tu orang panggil orang masa tu. Masa belum Nabi kita tu bakit jadi rasul, dinamakan orang tu duduk dalam jahiliyah. Dia panggil orang duduk dalam jahiliyah. Duduk jahiliyah ni iktibar kata tak tahu hukum Tuhan, bukan tak ana bila dah. Jahiliyah ni bukan tak pandai bila, tak ana nego dah. Orang Arab Mekah ni duk nego lebih dari kita lagi. Pandai tahu gugi laba, untung pandai tahu, bila pandai. Tapi jahiliyah ni makna jahil di segi hukum syarak, di segi iktikad pegangan tu, jadi dia tak tahu situ. Nah, lagu mana hak kena pada syarak, lagu mana hak salah, dia tak ada hukum situ. Lalu tu dinamakan dia tu jahiliyah. Ada pun hal lain lagi tu tak jahil, dia pandai bila, pandai menega, pandai tu, pandai ni semua. Tidak di Mekah tak jadi pusat menega di Mekah tu. Di Mekah ni jadi pusat penega orang Ethiopia, orang Habasah, orang Iran, semua tu main menega Mekah. Orang Persia main situ. Jadi dalil kata Mekah ni pandai nega. Nah, lepas tu jahiliyah ke mana? Jahil di segi hukum syarak dan di segi iktikad tu silap. Kaya tak jahil kat tak sembah berhala dah. Nah, dia sembah berhala, puja berhala, itu jadi jahiliyah situ. Maka 500 tahun tu ambil daripada Allah Ta'ala akad
Nabi Isa alaihi salam, akak Nabi Isa tu, maka syariat Nabi Isa tu manakala Tuhan akak ia tak ada dah, maka syariat dia habis. Syariat ni makna laksud hak orang dia beramal dengan syariat dia tu. Habis situ. Tapi walaupun habis pada syarak, orang hak turut Nabi Isa tu duk buat ibadat supaya Nabi Isa situ, generasi hak lepas Nabi Isa mula-mula duk turut lagi ajaran Nabi Isa. Lepas tu lepas tahun 2 tahun 10 tahun 100 tahun maka habis. Rung generasi dulu tu mati habis dah. Orang kedia ni tak tahu nak buat gapo dah. Lalu tu orang kedia itulah sesak pula. Sesak siapa ke 500 tahun Tuhan bakit Nabi Muhammad sebagai orang tunjuk jalan, ajak berimeh dengan Allah pula. Tu. Kemudian manakala Nabi itu dakwa kata dia Rasulullah, ajak orang Mekah berimeh dengan dia, suruh orang Mekah berimeh ke Allah sebagai Tuhan, percaya ke Allah, percaya ke Rasul, percaya ke Quran, percaya ke kiamat, percaya kepada surga neraka, maka orang Mekah hak turut pergi, hak dak pergi. Hak berimeh, hak dak berimeh. Jadi dalam hak berimeh tu, orang hak berimeh dah tu, manakala ada kematian, orang hak berimeh tu Nabi tu, manakala ada kematian, jadi balik orang tu duk buat amalan secara jahiliah lagi. Mana mati dah, gi kubur, gi teriak, gi menangis, gi bilai kubur. Ada penyakit jahiliah. Walaupun Islam dah, tapi masa baru-baru tu duk ada ji jahiliah masuk dalam diri dia. Dak habis. Ji dia tu dak ada dalam diri, walaupun Islam dah, penyakit jahiliah duk ada lagi. Bahasa apa? Bahasa mati teriak, mati dah pakat tiak, mati dah pakat duka cita, hatu penyakit jahiliah. Ustaz baca pelasapah ni dah. Buat apa dia tiak? Kadang-kadang dia padah gi tiak. Orang Arab dulu padah gi tiak. Ustaz masa ngaji dia lagi padah gi tiak dia kak. Masa tengah ngaji Sudan tu ada sahabat kita waris-waris yang mati, tak main mengaji. Kita duk mengaji sekali lah. Pi tulah ngaji. Kuliah tulah, kanak tulah. Mana kalau dia tak mari, esok ke dia mari. Saya tanya. Nama Yasib. Yasib gana lima zamin barah mataji mataji dirasah waqpa muta'im ngaji makan. Dia kata ana indil bika. Dia kata aku ada jiran jepuk gitriyak hak kematian. Dia kata gitu. Dia tak pergi ngaji tu kerana jiran jepuk dia gitriyak. Orang mati jiran tu dia jepuk gitriyak. Pas kita tanya, gano pula dia jepuk gitriyak. Negeri kita tak ada gitu, kayak tani tak ada dah. Dia kata gini. Jadi waris si mati tu, bila kata si mati sore tu, kalau tak ada sore habuk orang tiak tangis, sedang si mati tu tak ada orang rak kat dia. Kalau mati sore tak ada siapa dia tiak, tak ada siapa dia duka cita, artinya si mati ni tak ada kasih dia, tak ada dia kena. Sebab tu dia tak tiak, tak ada dia kena. Sore buk tak tiak, dalil kata tak ada orang kena ke orang ni. Maka tak ada ke orang kena ni, waris marah tu tak seri nampak gitulah. Waris marah ni nak tahu kata banyak orang kena ke si mati ni. Lalu tu ramai orang pakat teriak. Tu. Ramai pakat teriak sedang si mati ni orang kena banyak ke dia. Lalu tu mung teriak ku teriak, mung teriak ku teriak apa? Karena saya kepada si mati. Tu pelasapah dia panggil padah teriak di kalangan orang Arab dulu. Tak tahulah Cina sini tak tahu ya awak dah teriak juga. Wak duka cita hatu pelasapah dia tu tak tahu waktu. Tapi pelasapah jahiliyah bak teriak ni nak tunjuk kata supaya jiran orang hidup tu tahu tu si mati ni masih ada banyak lagi orang kena dak orang kasih dia. Lalu tu pakat teriak. Lepas tu sebab dia padah ramai-ramai pergi pakat tiak duka cita. Kita tengok kalau orang main takziah, masya-Allah ramai orang tiak ni. Bakal dia orang ni baik ni, orang kena ni. Nak gitu. Dia nak pelasapah tu dah. Tu makna pelasapah tiak ketika mati. Jadi pelasapah tu pada masa jahiliyah banyak. Masa dulu. Lalu tu bahawa Nabi kita ajak masuk agama Islam, Nabi pun lari.
Tak ada benda lagu ni. Dia panggil biji sabak. Nabi lagi sini sehingga Nabi kata kana. Nabi katanya innal mayyita la yu'azibu bi bukai ahlihi. Sesungguhnya orang yang mati dah tu bertambah azab dengan sebab tiak tangis orang warah si mati. Si mati duduk di kubur tu, kita pergi kubur keduk tiak, keduk menganih, keduk bilai, keduk apa, Nabi kata si mati itu bertambah azab. Lalu tu Nabi kata la'anallahu zairin wa zairat. Kalau gitu Tuhan lari, Tuhan laknat siapa dia pergi ziarah kubur bekning. Nah, siapa dia pergi ziarah kubur tak sifat tadi. Sifat kata pergi tiak tangis, pergi duk bilai tu dah. Nabi kata Tuhan laknat. Tino jatuh pun Tuhan laknat. Jadi makna tak kena pergi ziarah kubur kau pergi lagu tu. Tu maknanya la'anallahu telah laknat oleh Allah Ta'ala az-zairin orang laki-laki ziarah kubur wa zairat dan orang tina ziarah kubur tu laknat semua. Kerana apa? Gidah giduk tiak tangis yang menyebabkan si mati bertambah azab dalam kubur. Lalu tu Nabi lagi. Maka duk lari lama. Hadis ni lah hak setengah kita duk kata tak boleh ziarah kubur ni. Setengah-tengah hak kita duk ngaji, setengah-tengah orang kata ziarah kubur tak boleh, Nabi lagi tu. Ya pakai hadis ni ada sungguh. Hadis Nabi kata, Tuhan laknat ziarah kubur. Tapi masa mana? Masa mula-mula Islam. Masa orang jahiliyah duk ada penyakit jahiliyah, masuk Islam dah tapi ji jahiliyah duk ada lagi, di kubur duk tiak tangis. Nabi lari supaya apa? Supaya si mati tak tambah azab dengan sebab orang hidup duka cita. Lari situ. Lepas tu boduk lari lama tika tu tak boleh ziarah kubur. Tak ada. Hak ni lah hak orang duk pakai setengah-tengah pengajian kata Nabi lagi ziarah kubur tu kita pergi buat apa? Ya pakai hadis ni. Padahal hadis ni Nabi batar. Hadis ni tu maknanya mokat lama dah hadis ni. Tak kena pakai dah hadis tu. Kenapa? Kerana Nabi suruh hak lain pula. Lalu tu manakala lama kelamaan tu Nabi sendiri pergi ziarah kubur, Nabi minta izin. Nabi minta kebenaran dan minta izin daripada Allah Ta'ala supaya nak pergi ziarah kubur ibu dia Siti Aminah di Abwad. Minta izin di Tuhan, maka Tuhan izin ke dia. Tuhan benar Nabi Muhammad pergi ziarah kubur ibu dia di Abwad tengah jalan Madinah. Nabi pergi beberapa orang sahabat. Bila pergi di Abwad ziarah kubur Siti Aminah, siapa di kubur, Nabi minta lagi dengan Tuhan. Ya Allah, izinlah kami, izinlah kepada aku ni doa kepada ibu aku ni. Bahawa Nabi minta izin nak doa ke Siti Aminah mak dia tu, maka Tuhan tak izin. Tuhan tak izin sini. Ni hadis mari. Tuhan tak izin Nabi doa ke Siti Aminah. Sebab apa? Sebab Siti Aminah tu ia mati tu bukan mati dalam Islam betul-betul tak. Ia matilah masa jahiliyah. Ia matilah masa Nabi tak jadi rasul lagi. Tapi tak salah. Lama bunyi tak molek pula. Kerana mak Nabi mati dalam bukan Islam. Kena kata gitu. Karena masa tu masa Aminah mati ni Nabi halus lagi. Umur ni tahun. Tak ada rasul lagi. Maknanya Allah ni free daripada rasul. Bila free daripada rasul tu Tuhan tak ambil salah hamba dia nak duduk baik apa duduk lagi. Sehingga Tuhan atas seorang rasul, bila Tuhan atas dah rasul tunjuk ajar suruh lagi orang tak turut ada taat, di situ Tuhan ambil salah. Kata ada rasul apa? Sebab tu panggil mati dalam jahiliyah ataupun mati dalam ahli fitrah, tak salah gapo. Tapi tak masuk neraka. Nah, Tuhan wi syurga juga. Tapi orang panggil bukan mati di dalam Islam. Karena Islam ni mati setelah betul-betul la ilaha illallah, Nabi ajak beriman ke Allah, beriman ke dia, beriman ke Rasul. Kemudian ia betul-betul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati. Ini mati fil Islam. Ada apa belum dah tu? Nah, peti kita katanya siapa dia? Peti kita tanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu tok Nabi Muhammad. Ia orang jaga Kaabah.
Daripada tu berala penuh lagi. Berala keliling Kaabah tu 300 ni mereka tu. Abdul Muttalib orang jaga Kaabah. Tapi nak berimeh dengan Rasul Nabi Muhammad tak ada lagi. Jadi mati dia tu mati dalam ahli fitrah. Tuhan tak ambil salah apa ngaya. Sembah tak sembah pun tak apa masa tu. Dah kerana apa? Kerana tidak ada orang cinek kata hak ni tuk tang, hak ni mai tuk tang, tak ada orang. Tak ada nabi tunjuk itu. Maka Tuhan tak ambil salah. Ya Tuhan atas nabi dah tu tak turut baru tu ayat di kafir. Supaya Abu Talib. Abu Talib apa mati lah kafir? Karena Abu Talib mati, Nabi Muhammad jadi rasul dah. Abu Talib mati ni Nabi Muhammad ajar dah orang masuk Islam. Orang lain ramai-ramai Islam banyak dah. Abu Talib seorang tak betul asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada betul asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada betul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Talib tak betul gitu. Bila tak betul mati dalam hati, maka nyata mati dalam kafir. Sebab tu ulama hukum Abu Talib mata kafiran, mati kada kafir walaupun darah Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi dia ajak orang teruk dia tu nak kata berapa puluh orang dah, nak tahu banyak mana dah orang beriman Nabi Muhammad. Abu Talib sore tak ada kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka mati dia tu mata kufran, mati ha kufur. Maka ulama semua hukum Abu Talib mati kafirun. Adapun tok dia, tok Nabi Muhammad Abdul Muttalib sendiri itu, ayah bagi Abdullah sendiri semua tu mati di dalam ahli fitrah. Tapi nak kata mati dalam Islam tak boleh kata mati dalam Islam. Mati dalam ahli fitrah. Dalam masa Tuhan tak ambil salah. Wak baik pun Tuhan tak ipala, wak jahat pun Tuhan tak ambil salah masa tu. Ikut nak buat ikut rasa dia. Tapi orang bahasa berjurus duk jurus situ. Orang berjurus tak semua berala, tak pakai benda Tuhan, tak pakai benda tak molek, tak pakai nama apa. Orang bahasa jurus, orang bahasa tak jurus ya karuk juga. Masa jahiliah bang. Tu dah. Supaya kita dulu hak tak ngaji puasa jurus betul lah. Orang tua dulu hak tak ada ngaji tak pandai apa. Duk jurus situ tak curi hak orang, tak kata doh hak orang, tak buat khanak hak orang, tak pendek kata jurus cara dia, tak semaya tak puasa apa, jurus pada masa tu dengan puasa tak buat karuk kat orang. Orang dulu dia panggil jurus dah. Kita lah ni kalau tak semaya be apa tak panggil jurus. Dulu tak apa. Kada kata anak beranak ya jurus tapi semaya be apa tak tahu lagi masa orang tua dulu tu. Kada kata tak kena kat orang, tak karuk kat orang, tak waduh kat orang, tak ambil harta orang, tak apa harta orang, tak tipu orang. Masuk kata puak tu jurus mata dah orang dulu. Terus baik. Kalau gitu, manakala Nabi minta di Tuhan nak doa kepada ibu dia Siti Aminah, maka Tuhan tak izin. Bila Tuhan tak izin, Nabi tiyak di kubur tu. Nabi tiyak di kubur Siti Aminah di Abwad. Bila Nabi tiyak, para sahabat hak gi ngaya tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Apa tiyak?" Nabi kata, jawab pasal apa? Dak tiyak kan noh. Sebab aku tiyak ni aku minta di Tuhan, minta izin nak mai ziarah kubur ni, Tuhan izin kat aku. Nak ziarah kubur mak ya Tuhan izin. Tapi aku minta nak doa ni, Tuhan tak izin. Lalu tu Nabi duka cerita tiyak situ. Tiyak. Ni hadis mari dah. Lepas dah Nabi tiyak situ, Nabi tubik satu hadis. Ni hadis hak Nabi buka ziarah kubur. Yogi dulu, lepas tu dia buka. Nabi kata apa? Nabi katanya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Nabi kata. Nabi itu dulu aku lari kamu daripada ziarah kubur. Dulu aku lari kamu daripada ziarah kubur. Pazuruha sekarang munggih Nabi dah. Pazuruha munggilah ziarah kubur lala ni kamu munggilah. Apa Nabi suruh fa innaha tuzakkirukumul mauta, karena ziarah kubur tu mengingatkan kamu kepada mati. Dengan sebab pergi ziarah kubur tu kita ingatkan mati. Yang mana kita ke hati tak takut ke mati, tak ingat ke mati, tak ada persiapan mati, pergi kubur wajak. Karena Nabi rak pernah kata ziarah kubur ni ingat kita kepada mati. Ni hak Nabi royak.
Kita faham kata kalau orang sering kali ziarah kubur, orang ni kena ingat ke mati. Sebab Nabi kata dah, pergi ziarah kubur. Sebab ziarah kubur kamu ingat ke dah mati. Kada ziarah kubur dak ingat. Duk dah bakok, duk dah mana besar, tak tahu mana, tak tahu sia, duk dah suka semua pilak nak semua, orang ni tak ingat ke mati. Sebab apa? Sebab duk dah suka semua. Kita kapur ni mati sore kita gata mayat. Nah, mati sore gata mayat kubur, boleh-boleh harta tu fikir boleh-boleh tengok ada buah mayat dia tu, maka di situlah jadi kita tu ingat ke mati. Kalau kita tak pergi situ, dah ingat. Tambah-tambah sakit demam pun tak, sakit pun tak ada uzur sikit pun. Orang ni tak ingat ke mati. Kalau sakit, cerak orang tu ingat ke mati. Tahu tak Praung dia tak ingat ke mati? Sebab apa? Praung tak biasa sakit. Dia ciwik Praung tu jadi Praung baik di beranak siapa mati, tak biasa sakit demam Praung. Tahu tak? Matelah nak sakit, sembahyang bersaing pun tak ada Praung. Sembahyang tak ada. Sebab tu ya meta, ya megah, ya sambang, tak tahu nak mati bila. Kenapa? Duk dah sihat semua, duk dah gagah semua, kaki tangan pun banyak, askar banyak, tahan banyak, tua pun sihat, tak khabar apa. Nah, gi khabar-khabar botol hai selel laut tu. Nah, nampak tahan-tahan dia pelemah hai belaka, baru yang mengaku kata amanna bi ilahi Musa, aku percayalah Tuhan hak Nabi Musa ajak tu. Baru nak bimeh situ. Baru nak bimeh situ dah. Tapi bimeh yang pergi dekat ruh nak terbit lekun dah, tak laku dah bimeh situ. Jadi nyata walaupun Praung sanggup nak bimeh, tapi Praung mati dengan tidak berimeh. Kenapa? Karena dia nak berimeh masa tu tak laku dah. Laksana dah katuk pitu tabak, katuk pitu berimeh dah. Dekat yang nak mati tu. Tu dah. Jadi siapa kala ni hukumnya sunat kita ziarah kubur. Dalam sunat hadis ni tu hak Nabi suruh pergi ziarah ni tak ada rabu hari gapo. Nak pergi hari mana tak apa, malam tak apa, tengah hari tak apa, petang tak apa, boleh pergi semua. Bukan kata ziarah kubur pagi saja tak, tengah hari tak apa, petang gelap tak apa, malam tak apa. Ya ada hadis Nabi kata kan, bagi orang hak bahasa kerah perut dah. Agi ziarah pagi-pagi awal ramai, gi ramai-ramai tu tak ada ingat mati mana, gi kau suka gitu ya dah. Jadi maknanya tak ada tafakur, tak ada ambil iktibar dengan mati. Tak rasa takut mati. Kenapa? Karena nampak cerah jelah orang pun ramai. Kalau orang lagu ni Yesus gi ziarah malam. Cerah gi malam. Orang kerah perut gini gi malam. Piana gi malam lepas hari. Petang hari tu gelak gelmak tu kat dah. Bunyi ngaria, bunyi apa lah kubur ya kesik lagi. Dah kubur ya kesik ada dalam kapung lagi. Gi kubur luar kapung pagi petang hari. Tu. Gi situlah kalau dia tu nak takut ke mati. Hak orang kah perut gi malam. Sebab apa? Sebab nak dia terfikir bagaimana orang duduk di kubur. Aku duduk tah dino ni penguasa apa takut dah gelak gelmak ni dah. Pada mau duduk di kubur ni duduk lagu mana? Tu hak Nabi kata kalau kita tak berasa fikir dengan ziarah kubur si hari, cuba gi malam kata. Malam tak apa ziarah kubur. Kalau kita tak takut nak sepak batu, sepak apa, buat pita boleh gi. Dah boleh gi. Baik. Kalau gitu 7 hari itu boleh pergi. Tetapi oleh kerana hari Jumaat ni hari yang lebih, hari yang besar, maka Nabi royak satu kelebihan hari Jumaat bagi orang ziarah kubur. Ziarah kubur Jumaat ni satu kelebihan tak serupa dengan hari-hari lain. Sebab itulah kita tengok orang tua-tua kita dah. Kita pun turut lakah-lakah orang dulu. Nampak hari Jumaat dia mau pergi kubur, kita pergi tak. Sebab nah kita tak temu kali. Tak temu lagi. Nah pun kata mana hak hari Jumaat lebih tak temu. Tapi kita besar ni nampak orang tua duk pergi Jumaat dah. Lepas subuh malam Jumaat waktu subuh tu. Tu baik sikit berapa kat pergi kubur belakang. Sak kapal mana-mana pun tengok hari Jumaat. Kapal mana-mana Jumaat hidup ziarah kubur. Belum kita temu nah lagi. Belum temu hadis hak kata lebih, tapi ikut lakah-lakah orang tua-tua buat. Malam ni Ustaz Nawayak hadis kata kita pergi Jumaat tu lebih setara mana daripada kita pergi ziarah pada hari-hari lain. Nabi kata gini. Dah.
Mari satu hadis Nabi kata man zara qabra abawaihi au ihdahuma fi yaumil jum'ati ghufira lahu wa kutiba birran. Au kama qala. Nabi katanya man zara qabra abawaihi, bagi siapa ziarah kubur dua ibu bapa dia. Ni harap bu ijma'ah ni hak siapa ijma'ah. Bagi siapa ataupun pia-pia gi ziarah kubur dua ibu bapa dia. Au ihdahuma, ataupun salah seorang daripada kedua tu. Dengan makna kubur satu kubur ni, kadang-kadangnya bapak kita saja duduk kubur ni, mak kita duduk kubur lain. Kadang-kadang satu kubur tu mak pun situ, ayah pun situ. Nah, kadang-kadang pak duduk sini kubur, mak duduk jabak ni kubur. Nah, masa ya muda-muda tu, ya dengan tua kita, ya belaki lain duduk dek darat tu mati dak tu. Ayah kita mati sini. Itu maknanya kadang-kadang satu kubur ada kedua selalu, kadang-kadang satu kubur ada seorang. Maka Nabi kata bagi siapa ziarah kubur dua ibu bapa dia, hak ada sekali. Ni kubur mak, ni kubur pak sekali. Au ihdahuma, ataupun gi ziarah kubur salah seorang daripada kubur tu. Sini pak saja. Lama-lama gi kubur mak pula jah tu. Dah. Bila kita gi gitu bila tu? Nabi kata yaumal jum'ati, pada hari Jumaat. Gi ziarah kubur tadi kena hari Jumaat. Boleh ke apa? Bila gi ziarah kubur ibu bapa ataupun salah seorang pada tu pada hari Jumaat, Nabi katanya ghufira lahu, Tuhan apung bagi dia. Bagi dia, bukan bagi ada kubur tak, bagi orang hak gi ziarah tu. Jadi maknanya orang ziarah tu boleh ke apa? Boleh maghfirah, boleh keampuni daripada Allah Ta'ala. Belum kira lagi orang yang kubur boleh ke apa tu beladuk tu. Kau kata kita pergi tu dai arai, kita pergi ziarah tu boleh ke apa? Hari Jumaat bila kita pergi, Nabi kata Tuhan ampun kepada kita dosa. Jadi makna kita pergi ziarah kubur, nah, kita boleh pahala juga. Mana di antaranya dapat maghfirah, dapat keampunan daripada Allah Ta'ala dengan sebab amalan kita ziarah kubur ibu bapa hari Jumaat. Itu benda hak boleh kita, boleh kepada orang johgi. Lain pada tu wa kutiba birran, dan Tuhan tanda, Tuhan tulis orang tu satu perkara buat baik kepada ibu bapa. Kita pergi ziarah kubur dia tu satu jenis buat baik ke orang tua. Ya mati dah boleh buat baik lagi. Bukan katanya ibu bapa kita mati kita tak ada nak buat baik masa dia hidup pakai tak boleh buat gapo. Dak, Nabi buka lagi ada jalan lagi untuk buat baik kepada ibu bapa. Di antaranya kita pergi ziarah kubur dia hari Jumaat. Jadi Nabi bila kata satu jenis, satu perbuatan buat baik ke ibu bapa dengan sebab kita ziarah hari Jumaat. Tu dah. Benar lagu ni ya ada orang hak tak ada nak buat baik pada. Nah, bukan deraka dah, tapi tak ada nak buat baik ke ibu bapa dengan sebab kita dak duduk sekali. Ya ada. Abang ngaji, baca ngaji boleh kerja bakak perang, kerja kok camai, kok carai, kok lek sana tu dah. Lepas tu kelik air raya sekali kelik. Kadang-kadang tahun 2 kali kelik. Raya kelik rumah. Kelik tu kadang tu ya, temu orang tua nak duduk lama tak boleh ke? Nah, duduk 2 hari kerja. Jadi sakit demam gapo makan minum kai pakai semua tu orang rumah belaka cara orang tua. Adik-adik kita dak ada. Kita duk jauh tu. Ba malak kita boleh kelik, kat siang kelik duduk rumah. Ibu bapa mati belaka dah. Jadi tak ada buat baik. Kelik mari tak ada buat baik dah. Apa kita tak ada kerja apa duduk kampung, ibu bapa kita tak ada dah. Duit ada kita kerja boleh, tapi nak buat baik tak boleh. Kerana apa? Mati dah kelik mari. Di sini dah. Jadi cara nak buat baik dia tu dengan ziarah kubur dia Jumaat. Nabi kata satu amalan buat baik ke orang tua juga. Tu. Jadi kita boleh pahala buat baik lah. Nah,
Lepas tu ada lagi tanya Nabi. Hak ni satu amalan. Saya baca ada kitab nama Rizaul Albab. Satu kitab Rizaul Albab. Orang yang menulis kitab tu namanya Syekh Muhammad As-Safari ni. Dia katanya ada orang tanya Nabi. Dah, ibu bapa mati dah. Pas kita nak baik dia tu, nak buat baik lagu mana? Ada tanya Nabi, tak silap saya tengok lagi kitab tu, dia katanya boleh lagi buat baik dengan bahawa kita kenal orang mana hak baik dengan ibu bapa kita, kita buat baik ke orang tu supaya buat baik ke ibu bapa juga. Siapa dia masa kita budak-budak duk baik dengan ibu bapa kita, baik dengan mak kita, baik dengan ayah kita pergi ayah ni baik sungguh dengan orang tua kita. Tu. Orang tua kita mati dah tak ada nak baik dia, kita buat baik dengan saing dia pun supaya baik ke ibu bapa kita juga. Ada hadis, ada Nabi suruh gitu. Satu cara buat baik kepada orang yang baik ke ibu bapa kita. So, yang keduanya giziarah kubur dia hari Jumaat, masuk kata buat baik ke dia juga lepas pada dia mati. Jadi maknanya hak ni dia janji hari Jumaat ya ni. Hak kelebihan ni, hak kata jenis buat baik ke ibu bapa ni ziarah kubur, hak Nabi tentu dengan hari Jumaat. Kalau hari lain dia boleh patutlah sunat patutlah, tapi fadilah ada setara ni. Tak setara ni. Nah. Baik. Kamar dia tu hak ya gayak Nabi gayak kata hak boleh kita hak gi. Orang mati hak kita ziarah tu boleh gapo ke dia? Ibu bapa kita ke, mak kita hak dalam kubur, ayah kita duduk dalam kubur, semua hak kita pergi ziarah tu, ia boleh gapo dengan sebab kita ziarah. Kalau tanya kata, ia boleh gapo, ia kena tanya kata kita buat pergi gapo ke dia. Pergi ziarah ni buat pergi gapo? Pergi jari 10 klik jari 10 ke, atau buat pergi kulhu ke, atau buat pergi yasin ke, atau buat pergi gapo tengok situ. Kalau nak tanya tu orang mati boleh gapo tak ziarah? Kena tahu kata kita buat pergi gapo ke dia. Kalau kita buat pergi kulhu 100 kali, hadiah dia, tu boleh kaya. Hak pala tadi, hak kata keampun ni tu teh ampun kita. Bukan teh ampun kasih mati dah. Kita pergi ziarah. Ghufira lahu, teh ampun dosa kita. Dan tu hewi pala kita buat baik ke ibu bapa kita. Pas ibu bapa kita boleh apa? Hak tu tengok kita buat pergi. Pergi ziarah buat pergi apa dia? Buat pergi kulhu 1 kali. Hadiah dia, boleh pala kulhu 1 kali. Pergi baca yasin, hadiah dia, boleh baca yasin, pala yasin hak kita baca dia. Pergi baca Quran sejuh, tahubur hadiah dia, boleh pala Quran tu. Pergi saja tak baca perkara, tak boleh perkara kasih mati. Tak boleh perkara kerana kita pergi tengok-tengok gelik, pergi tengok fikir kita tu boleh. Kita pergi ziarah boleh pala, tapi si mati tak boleh pas sebab apa? Kita tak pergi perkara kok ya. Pergi jam 10 klik jam 10. Tak boleh pa. Lalu tu kita ni pergi saja boleh pala dah. Karena arti kata ziarah kubur, tapi nak boleh kasih mati kita bawa lagi, bawa yasin ke, baca yasin ke, istighfar ke dia ke, zikir ke dia ke, semua tu hak kita nak wi ke dia. Kalau kita nak baca apa, kita boleh juga pala ziarah kubur. Bukan kata gi saja fungsi mati boleh pala gapo boleh dia tak wi pa. Tak wi pas sekarang nak boleh gapo? Kita boleh kerana kita gi ziarah. Ya kita kena wi. Kena wi. Lalu itulah nak tanya kata bagi si mati akan dapat gapo? Ialah dapat karo hak kita hadiah kok ya. Kalau kita baca yasin, hadiah pala yasin. Kalau kita baca kulhu, hadiah pala kulhu. Kita baca tahlil la ilaha illallah, hadiah pala tahlil. Maka tu boleh kasih mati. Kita boleh pala tu ya. Pala hak kita tu tu apung dosa kita ziarah. Lalu tu tiap-tiap kali ziarah kubur kita kena buat pergi gapo ke dia. Buat pergi gapo ke dia baru dia boleh. Kalau pergi saja buat pergi dah tak wi tak boleh juga. Dah pergi dah tak wi. Buat pergi dah buat kelik pula.
Gigi baca kulhu 50 kali tapi tak hadiah kelik saja, tak boleh kabut bagi si mati tu. Panggil bawa bagi segaga kita tapi tak win demo. Bak kelik pula. Tak boleh apa tu. Ya kenapa hai juga hani. Jangan wak mudah dalam ha pala ni, jangan kita wak reti mudah kata dak hadiah apa boleh. Jangan reti gitu. Nah, tak ada hit pun kata kita baca kubur pun tegak boleh pala ke dalam kubur. Boleh sebab apa? Tanya. Sebab apa boleh ke dia? Laksana kata sanja baca ni, sanja pala ni Tuhan sanja dengan kita, bukan Tuhan sanja dengan dia. Laksana kata apa ni? Kalau bahasa kita sanja hau pu wacan dengan pu rakcan ni dah. Ya boleh gitu. Kita pu wacan, orang je buat. Boleh ke dia apa? Tak boleh ke lain. Tuhan suruh kita baca. Tuhan janji pada kita. Tebak kita baca lagi boleh ke mana? Kena tak? Tak kena tu. Nah, tak kena halu dah. Sanja di antara kita dengan Tuhan. Tuhan kata bila kamu baca kulhu sekali pala supaya baca Quran 10 juz. Baca 2 kali supaya baca Quran 20 juz. Baca kulhu 3 kali supaya baca Quran sebuah. Janji ke apa ya? Janji ke kita baca. Pu wacan tu janji dengan pu rapcang tu dah. Bukan janji ke mana. Tapi kita fikir medana kata kita baca dah kubur, orang kubur boleh juga dengan tak ada hadiah. Hak ni memang pun. Walaupun kita dengar orang kecek tanya kata, apa boleh? Tuhan janji dengan kita. Kita sedekah 10 kok. Boleh tak ke orang? Pala. Boleh tak ke orang? Tak boleh. Boleh kita sebab Tuhan janji dengan kita. Pada masa sadak po anak sedekah boleh ke mak pak juga tak boleh. Kena hadiah. Sebab ustaz kata, wak gi dah barang kena wi. Bukan wak gi wak klik pula dak. Gi baca keluhu 1 kali tak ada hadiah apa wak klik. Boleh kau cek itu, boleh 100 boleh kau cek itu. Si mati tak ada kau buk sebab wak gi barang tak wi dia aja panggil. Tak boleh. Ya wak gi dah kena wi. Kalau dak wak gi langsung betulah dah. Gi saja tengok klik dah baca apa sekarang. Hak tu benar tak boleh kau buk dah. Sebab tu kita dalam pengajian ni ustaz duk renung tengok jangan wak mudah kerana kaedah dia amalan orang hidup. Amalan hidup maknanya amalan hak orang hidup buat. Nak siapa kasi mati melalui satunya kena hadiah pada, yang keduanya kena hebah, yang ketiga doa siapa ke dia. Lalu 3 ni buat siapa. Kalau tak lalu 3 tu tak siapa. Hak kita buat. Kita baca apa pun kalau kita tak lalu hadiah ke dia dan siapa minta doa siapa ke dia ataupun hebah dia, duk boleh kita situlah. Nak boleh sendiri tak ada rabuk tu. Nah, panggil boleh dengan automatik. Tak ada ya kena on juga nak pergi masuk banci demo tak tu. Tak ke masuk nak pergi masuk dengan automatik boleh ke? Kita sanja dengan demo, kita orang rapca demo pu wacan tu nak pergi masuk baci orang tak ada saya tak boleh jadi. Ya kena masuk baci kita. Kita nak on demo tak apa. Ni cara mengaji lagu tu hak ustaz reti. Sebab tu kita baca kulhu ni sama ada baca kubur, sama ada baca sijik, ya serupa ya. Tubik dari lain, baca kubur lain baca juga. Tubik sijik lain baca juga. Tapi nak ke hadiah, baca sijik siapa? Hadiah kasih mati. Sebut nama, baca aku ni hadiah kepada pahala baca ni, aku hadiah kepada fulan bin fulan. Baca sijik tak apa. Pada mata baca sijik jauh kena hadiah baca kubur, tak pergi kubur ya dah tak hadiah tak pergi sendiri. Hagi sendiri ni kena ada dalil. Kena ambil pun laktan kitab mana kau kata dak hadiah pun siapa kasih mati kerana baca situ dah. Ustaz kata dak siapa. Paya perbezaan kan tak di antara anti masjid dengan anti kubur. Nah, baca di masjid ya rahmat tak turun kasih mati sebab tak baca sini. Kerana Tuhan janji majlis mana baca Quran di situ turun rahmat. Jadi kita baca di masjid rahmat turun sini. Pak kita boleh rahmat tu. Baca kubur turun kubur. Kalau itu kita baca kubur Quran ataupun kulhu, maka rahmat turun di kubur tu. Si mati boleh 2 perkara. Satu boleh rahmat, yang keduanya boleh pahala kalau kita hadiah. Dak hadiah tak boleh. Boleh rahmat saja tu.
Rahmat ni maknanya siapa kata kalau Ustaz Albani semua tu masa kita payung kalau panas agak buka payung teduh ke buka payung tu katuk payung panas pula. Tu kalau kita baca Yasin, baca apa kubur tu rahmat turun ke si mati dah. Tu rahmat saja. Patu wi pala pula dua kara boleh. Tapi baca sijil boleh pala saja. Rahmat turun sini. Rahmat turun tempat baca tu. Turut Tuhan Nabi kata majlis mana baca Quran majlis tu Tuhan turun rahmat. Dan kita baca sini turun sini, baca kubur tu kubur. Tapi nak boleh pala ke si mati mesti kena lalu hadiah ataupun doa we sapa. Nak sapa dengan automatik tak ada, oleh sebab janji dengan orang lain nak pergi boleh dengan lain tak boleh. Janji pala dengan orang je buat tapi boleh ke orang lain tak buat apa sekarang. Fikir kita boleh terima ke tak gitu. Islam pun ada juga kira laku dengan apa ni pun dengan fikiran tu. Ya tak pergi sama sendirilah, tak pergi dengan apa ni dengan mudah-mudah. Tak pergi dengan automatik tak ada. Tu pemujurah Tuhan tu ngabuka jalan rabut apa ni rabut un pahala wi kepada ibu bapa. Kalau Tuhan tak nyanyi kita gak tak leh mau baca boleh demo sepas tengah-tengah duk ngaji. Tengah-tengah pengajian lah ni tu si mati kita hantar apa pun tak leh dah. Dia bawa nyak tu ada agak ngaji gitu. Orang hidup wak tak sapa ke si mati belaka tak leh. Penak tak pengajian je tu tak ada rabut un pahala tak ada. Tak ada rabut un tak ada. Si mati ada gapo yang bawanya nak banyak tulah bekalan dia dikubur. Anak orang tua waris warah nak baca Quran, baca kulhu, baca apa, semua tak sapa belaka. Ada juga ngaji gini. Tapi kita dak. Ustaz duk ngajar ni bukan back tu. Pasal orang tua kita ada sapa. Orang hidup boleh buat ke si mati tapi nak sapa tu kena ada rabut on wi dia buat sapa. Jangan buat kata sapa dengan mudah-mudah tak on pun sapa sendiri. Hak tu tak ada rabut gitu. Nah, tak ada rabut, tak on apa sapa sendiri. Rabut mana gitu? Tak ada lah rabut. Tu dah. Lalu tu kita jangan bodoh sini. Panggil orang baca Quran, misal kata orang mati. Lepas tu sudah tani siap dah tu panggil hafiz Quran, bagi sejuk-sejuk sore pakak baca Quran. Baca tu baca apa? Tanya pula baca apa? Baca situ tak ada kerana lain dah, baca kerana nak wi pahala ke si mati. Sebab baca Quran boleh pahala, boleh ke apa? Boleh ke orang baca. Boleh ke orang baca. Tapi video hatta pada yang baca wi kepada si mati. Boleh ke si mati? Kau baca klik panggil kita maksud kok lain. Bos apa bos duit lagi sedekah. Ia baca habis sejuh. Ia dak hatta pala ke si mati. Nah, duit pun boleh dia, pala pun boleh dia. Faham tu? Bukan kata ustaz dak cak dah ni. Kita pun cak baca Quran ni. Tapi we kena rabuk molek, we hai kau rabuk molek. Jangan buat mudah-mudah. Asal kau baca je kelik. Balik kita sebaca lah, anak cucu sebaca dah. Turun banyak tu hari mula tu baca Quran habis buah. Dah. Panggil hafiz Quran 30 hari sejuh-sejuh sore habis buah. Pas kita selidiki kedak kata habis buah ni pala boleh kedak asyik mati. Selidiki kedak situ. Kena buat wikau rabuk mana sudah baca hadiah pala. Tayak lalu ke budak. Wak di siapa tu hadiah pala kepada Fulan bin Fulan, Ahmad bin Yusuf. Dah, duit saya apa-apa tu. Sudah baca Quran hadiah pala kepada Ahmad bin Yusuf. Sudah baca ya hadiah pala. Baru hasil maksud yang kita nak. Paumai kita nak siapa kalau gitu. Kita wak mudah-mudah wak turut orang wak juga tak tahu mana. Peri tu. Dah, peri. Tu. Jadi kita kena mempelajari apa saja kita nak buat kasi mati. Ini pengajian tua dah. Pengajian kita tua ni buat kasi mati siapa, tapi kena rabuk dia. Bukan siapa dengan sendiri tu dak tu. Kena faham lagu tu. Nah. Setengah demo mudah-mudah dak apa baca kubur dah hadiah apa. Tu pakai baca kubur dah keliling, kubur baca-baca keliling dak hadiah apa. Ya tak leh betul lah ya baca nak boleh kau orang tak leh. Kok ya cerak dah. Dia baca tu cerak dah boleh.
Ingat dah, ingat. Sama ada baca Quran kubur, sama ada tunggu kubur, ada gak pasal tunggu kubur pada. Nah, tunggu kubur 7 hari, lepas tu gak baca Quran gile. Tapi duk baca sejuh rajih tu tak hadiah lalu. Hadiah hari su no nak klik tu kalau kita rayak tidak gak 7 hari pakai tubik dengan hatu baca Quran banyak kali tubik dengan saja. Si mati tak boleh perkara boleh rahmat pak baca Quran tu rahmat turun sejuk kerana rahmat tu ya. Pahala tak ada sebab apa? Sebab orang je baca tak atas pahala gidak kali. Padahal si mati ni kepada pertolongan orang hidup mengikut ada hadis Nabi kata orang mati supaya orang lemah air. Tahu tu? Orang mati supaya orang lemah air makna perlu dan sangat berhajat pertolongan daripada orang duk tah darat ataupun orang duk tah perahu. Dia mau duk lemah kok Allah tangan tolong dah ya selai timur. Kita baca Quran duk baca dah laksana kata baca Quran tu ada kayu dah kita. Ada kayu, ada buluh dah untuk nak tolong dia. Kalau Allah buluh, dia boleh gatang. Ni dak ada saja ya. Ada buluh saja tak Allah. Dah nak lemah kakak dah. Baca kaduk taruh, dak hadiah apa. Laksana tu kita ada kakak untuk nak tolong dia, tapi kita ada Allah kayu untuk dia gatang. Saja dak lemah situ. Tu panggil baca Quran tak pala. Baca juga seminggu sudah hakli. Panggil adab kakah untuk nak tolong yang lemah air. Dak Allah we dah pergi dak. Kada pergi atas perahu situ ya. Jadi mana air lemah tu kada pakai air situ. Hak kita nak dah nak. Ustaz nak baca habis 2 juz hadiah pala lalu. Ada. Baca 2 juz hadiah pala. Orang ni tubik nak isak kok nak minum teh hal lain baca pula. Habis 5 juz 4 juz hadiah pala. Lain pula habis hadiah lalu. Panggil boleh duk Allah sokmo kayu we duk gantung supaya tak lemah tak makan air. Ni dak nanti nak Allah ngesuk lalu. Demo ni kalau duk lemah kau kak dah. Tu cara gambarannya lagu tu kata tunggu kubur. Baca boleh. Nah, baca hadiah. Nak tubik hadiah. Kita baca 2 juz. Ya Allah dah. Sapalah pala baca aku ni kepada pulan be pulan. Ada mau baca pula kawan asal nak minum teh luar. Tubik minum teh. Dia mau lain baca pun habis hadiah. Lain masuk baca pula baru sapa pala sama. Dah. Baru sapa tak ada nak lemah. Orang ni Allah galah, ini Allah buluh, ini Allah kayu kaduk gantung. Tak ada kokak dia laut dia air dak lah si mati tu. Karena apa? Karena ada sok mau pertolongan dalam masa 7 hari ada sok. Ni hak orang tua kita buat lagu tu. Kita jadi nak ayat dulu baik mana tu Allah lah, tapi kita nak apa ni nak ada perubahan, nak update sini tu jangan supa sikit. Buat pasal saya ayat ni. Bukan tak sewi tunggu dah apa, tapi kena lagu ni. So lagi jangan makan minum tah tu. Duk baca saja tadi. Tepat baca. Nak minum teh minum luar, nak makan nasi makan luar. Ni sak luar. Ni dak makan nasi pun situ, sak kok pun situ. Putih okak ada seketul ke putih okak. Orang tunggu kubur. Tak kena aku tu. Tak kena lalu dah. Ingatlah kalau bahasa nak tunggu kubur, kita kena kecek lalu dah. Kawan boleh. Tapi dia mau baca saja. Tah ni dah. Anak makan, kita tebik makan luar. Minum teh pun luar, sak kok pun luar. Nak rehat, tebik. Hak duduk sini untuk baca saja. Hak duduk tak kubur. Baca juga. Bahasa letih, tebik duduk luar. Hak lagu tu, orang nak tek tak boleh kita. Orang nak tamnik tak boleh. Ni kerana puak kita dulu tu wak tak kena, baru tek itu kita rasa murih demo. Padahal kita wak tak kena. Tak kena cara ya. Duk tek kata tu kubur apa duk makan nasi, makan teh, isak okok tah kubur kecek, buah kecek apa situ belaka. Hak ni baca Quran dia duk kecek rakyat cerita. Kena dak lagu tu. Tak kena sungguh kak tu. Ni kena ada perubahan dalam masalah nak tunggu kubur bagi mati sama ada nak cia malam ataupun pagi pergi baca malam klik semua tu boleh. Naknya hak nak gapo tu? Pamai hak naknya baca Quran wi kasih mati. Hak tu ya saya panggil. Dalam masa 7 hari ada semua ada hadiah pala re siapa pala nak perengih bagi pitnah kubur tu yalah tujuan kita. Pas kita buat tak kena rakbuk tak rengih juga orang mati, tak rengih juga. Padahal tengoknya cara tu teratanya diri buat pala tu boleh, tapi badak kau rakbuk ni tak siapa kau dah maksud kita.
Lalu itulah kita cerita lagu ni, kita kena aftik lah, kita kena pakai bateri, baca Quran baik, tunggu kubur baik, baca Yasin baik, baca semua tu. Pendek katanya amalan tu baik daripada orang lain, nak wi ke orang lain mesti melalui kita tu iaitu kita tu hadiah ke, hebah ke, doa ya Allah sapalah pala aku tu baru ya sapa. Kalau tak ada tak ada rabuk tu, boleh korang baca tu lah. Itu sebagai hak peringatan yang akhir sekali. Tak kira siapa-siapa lah fikir tah benda hak Ustaz Royak ni. Walaupun ada orang-orang kata tak nak hadiah parah baca kubur, ada juga kata gitu. Tapi pihak pengajian Ustaz ni wala kubur pun supaya mesti kena hadiah semata. Kerana iktibar kata tubik di buku lain, nak wi ke buku lain tu mesti kena ada tak pergi dengan automatik. Ni hak cara ilmu yang Ustaz dapat dalam masalah duk baca kitab masalah amalan orang hidup wi ke orang mati mesti kena ada rakbuk lagu tu. Nak pergi sendiri tu tak ada. Itulah sebagai pengajian kita pada malam ni. Semoga kita fikir tambah, walaupun ada tengah-tengah orang mengajar tu tak ada gapo baca kubur dah. Itu kena cari headphone dia, mana dalil. Hak kata tak apa tu, headphone arai kata tak apa. Cuba sedang headphone supaya kita fikir kata. Yang kecil lepas tak ada wicakan. Kecil mesti kena ada headphone. Ni sebab gini-gini. Itulah sebagai pengajian kita pada malam ni. Semoga kita ada perubahan. Bukan ubah amalan tu dah. Amalan nak buat sepatu tak apa, tapi perubahan dari segi daripada tak kau rakbuk jadi kau rakbuk. Gitu ya. Baru kita tu sapa pala maksud kita nak. Amalan ni banyak tu dulu, salah silap agamaah. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi banyak ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mahdi qaumana fa innahum la yafqahun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'qilun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna wal walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.